191 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 24 Mei yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 79.8%, manakala 1,061 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 44.5%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.2%. Sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 174 kes baru telah dilaporkan, iaitu 173 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 271 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,667 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rafi. Sebanyak 222 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 145,916 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,528 kes, iaitu 3 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,525 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Job Center Brunei dan Jabatan Buruh telah meneliti akan keperluan-keperluan bagi sektor-sektor tertentu supaya proses untuk mendapatkan pekerja asing bagi sektor-sektor yang diperlukan dapat dipercepatkan. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan mulai 1 Mac hingga pertengahan bulan Mei, sebanyak 14,016 orang memohon untuk mendatangkan pekerja asing telah pun dapat diproses yang meliputi jumlah besar sektor pembinaan dalam sektor pembinaan 4,161, kemudian borong dan runcit, permakanan dan juga hospitality, kemudian manufacturing. Dan semua agensi kerajaan yang bertanggungjawab akan berusaha membantu syarikat-syarikat bagi memudahkan mereka mendatangkan pekerja-pekerja asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula menekankan antara kriteria bagi pembukaan semula sempadan adalah bergantung kepada kadar vaksinasi kanak-kanak dan pentingnya menjaga keselamatan atau kesihatan penumpang dan petugas di pos kawalan imigresen dan kastam. Antara strategi peningkatan ketakwaan yang boleh membuatkan seseorang itu mempunyai kawalan dalaman diri yang baik ialah mampu mengawal hati mereka dan menjaga tingkah laku. Hal ini juga memerlukan seseorang itu untuk meningkatkan solat, mengeluarkan infak dan berinteraksi dengan Al-Quran. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam persidangan kaunseling kebangsaan yang diteruskan lagi hari ini. Persidangan anjuran Fakulti Pendidikan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap diadakan secara maya di kolej berkenaan. Persidangan pagi tadi antara lain membentangkan ucap tama yang dipertua Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap dengan pembentangan bertajuk Strategi Peningkatan Ketakwaan dalam Mewujudkan Kawalan Dalam Diri, manakala ucap tama mengenai vaksin ketuhanan mendepani ketidaktentuan menyentuh perbezaan antara kaunseling Barat Tazkiyah dan An-Nafs yang disampaikan oleh ahli Lembaga Kaunselor Malaysia.
Sementara itu, pada sebelah petang tadi, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Nur bin Haji Saper, Presiden Persatuan Kaunseling Syar'i Malaysia, menyentuh mengenai kepentingan komponen spiritual dan keagamaan sebagai intervensi isu kesihatan mental. Jelasnya, spiritual dan agama adalah penting dalam menghadapi isu ini kerana ia mengambil kira kepelbagaian budaya yang merangkumi aspek nilai, kepercayaan dan agama. Ini secara khususnya aspek komponen hati, terutama dalam menangani isu kemurungan. Pendidikan agama merupakan satu daripada faktor utama yang mampu membentuk syahsiah yang cemerlang dalam diri anak. Oleh itu, ibu bapa menitik beratkan didikan agama kepada anak agar mereka tidak terjebak dengan masalah sosial. Sehubungan itu, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kubu SB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah akan mengadakan muktamar antarabangsa Fiqh Al-Usrah kali kedua sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini. Sidang yang akan diadakan selama 2 hari itu bermula 8 Jun 2022. Menurut Dr. Haji Syam bin Haji Amin, tenaga pengajar Kupu SB selaku timbalan pengerusi persidangan semasa sidang berkenaan, Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, akan bentangkan kertas perdana, manakala kertas utama akan dibentangkan oleh beberapa pembentang dari luar negara. Dr. Haji Syam seterusnya menjelaskan antara tujuan sidang diadakan. Objektif seminar ini diadakan ialah pertama untuk menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menekankan kepentingan untuk membentuk keluarga yang bahagia lagi sempurna. Yang kedua, untuk memperkasa pendidikan kekeluargaan Islam dalam kalangan umat Islam masa kini. Dan yang ketiga, mengenal pasti isu-isu dan cabaran dalam kehidupan berkeluarga. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam menerima sumbangan berjumlah RM13,655 daripada Print Plus Sendirian Berhad dan Darussalam Assets Sendirian Berhad. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung pagi tadi di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Bengkurung. Sumbangan adalah hasil kutipan kempen amal daripada beberapa buah syarikat berkenaan yang diterima oleh Pengiran Datin Hajah Nuraini, binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Momin, pemegang amanah eksekutif Pusat Ihsan Amirah Al-Hajah Mariam yang disampaikan oleh Awang Izwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Adenan, Pengurus Pelaburan Kanan Darussalam Assets Sendirian Berhad. Juga diadakan penyampaian sijil kepada 10 syarikat yang menyumbang derma tersebut. Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan menyambut hari ulang tahun sempena penubuhan ke-61 pada 31 Mei ini dengan tema Bersama Menjayakan Wawasan Negara, bertepatan dengan tugas dan tanggungjawab ABTB sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifungsional, seperti mana juga telah terbukti daripada krisis wabak COVID-19. ABTB akan terus memberikan tumpuan kepada pendekatan whole of government serta whole of nation approach agar dapat sama-sama menyumbang dan memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan dinikmati dan disyukuri. Khutbah Jumaat yang bertajuk Bersama Menjayakan Wawasan Negara mengongsikan bahawa ABDB akan terus mempersiapkan diri dari semua aspek pertahanan, lebih-lebih lagi dalam mempertingkatkan hubungan diplomasi pertahanan walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan seluruh aspek kehidupan dan memaksa kita ni mengadaptasi norma baharu agar ianya senantiasa relevan seiring dengan wawasan negara. Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mempunyai tugas yang sangat murni dan amat mencabar, sama ada Angkatan Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Mereka memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keselamatan dan sempadan negara daripada pencerobohan dan daripada sebarang anasir yang mengganggu gugat keamanan dan kedaulatan negara. Sesungguhnya tugas tentera menjaga dan mempertahankan negara itu adalah amat mulia dan ia bukanlah satu tugas yang mudah
Ia merupakan satu tugas yang banyak menanggung risiko dan berat tanggungjawabnya. Oleh yang demikian, setiap anggota tentera yang menggalas dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan penuh dedikasi, sangatlah kita sanjung tinggi dan hargai, serta wajarlah kita berterima kasih kepada mereka. Apa yang lebih penting juga, tugas yang mereka pikul ini amat besar ganjarannya. Apatah lagi jika disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Persidangan wakaf antarabangsa akan diadakan pada 1 Jun 2022. Sebahagian itu, orang ramai yang ingin menyertai persidangan tersebut boleh mengikutinya secara langsung secara penstriman melalui pautan yang diberikan. Persidangan yang akan diadakan itu adalah bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022. Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ukama dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SP. Seramai 20 peserta menyertai program inovasi Produk Satu Kampung Satu Produk yang diadakan selama 4 hari bermula kemarin. Program anjuran Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Fasa pertama program adalah bagi meningkatkan lagi kefahaman para peserta mengenai program 1K1P serta peluang-peluang yang ada khususnya di dalam keusahawanan. Pengerusi bersama program menjelaskan matlamat utama program adalah untuk mengembang majukan produk-produk yang sedia ada yang telah pun dihasilkan oleh pengusaha 1K1P. Melalui program inovasi produk ini, telah pun dilaksanakan melalui 3 fasa dan seterusnya projek ini juga akan menghasilkan produk-produk inovasi dalam bentuk prototype yang akan dinilai oleh panel hakim dan akan dapat diteruskan untuk fasa yang seterusnya. Seramai 18 peserta menerima sijil bagi program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-7. Program diungkayahkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan secara hibrid itu berakhir kemarin. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Laila Stazni binti Abdullah Lim, Ahli Kaji Penyakit Tumbuhan Kanan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Pengisian program termasuk sesi taklimat dan lawatan ke ladang-ladang syarikat pengusaha tempatan. Alhamdulillah, setelah mengikuti modul-modul yang kami pelajari sebelum ini, banyak juga yang kami dapat ketahui lah dari segi macam mana meracun tanaman, dari segi macam mana cara management, macam mana untuk membagi baja, macam mana menguruskan tanaman-tanaman skala besar. Banyak modul-modul yang saya dapati sangat bermanfaat dalam program ini, khususnya bagi pedia yang ingin berkecimpung dalam bidang pertanian. Salah satu daripadanya adalah cara sistem fertigasi, cara membaja dan cara meracun. Penerbitan pertama poster kesedaran bertajuk Kanang-Kanang Kandangan hasil kerjasama kumpulan kemudi bersama pelukis kreatif Chu Boy Art antara lain dihasrat membudayakan keseimbangan kehidupan kerja yang sihat dalam gaya hidup berkerjaya. Penyerahan poster kesedaran keseimbangan kehidupan kerja ketiga diadakan kemarin di Print Plus Sendiran Berhad, Brakas. Kumpulan kemudi terdiri daripada 6 pegawai kerajaan yang menyertai program eksekutif muda kohort ke-16. Tema diketengahkan bagi mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengurusan masa yang efektif dalam kalangan warga kerja selain menanai rasa prihatin terhadap aktiviti-aktiviti dan waktu bersama keluarga di luar waktu pejabat. Penerbitan poster turut disokong oleh Institut Perkhidmatan Awam dan Jabatan Perkhidmatan Awam dengan penerbitan 200 keping poster untuk diserahkan kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta serta bangunan-bangunan gedung perniagaan.
Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menawarkan beberapa program di beberapa buah kampus IBTE bagi kemasukan Julai 2022 bagi pusingan kedua. Permohonan program dibuka bermula kemarin. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang yang disertakan. Tarikh tutup memohon program-program berkenaan adalah 6 Jun 2022 pukul 4.30 petang. Bagi sebarang pertanyaan, ramai boleh menghantar email ke alamat tvecs@ibte.edu.pn.